Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amanah itu berkaitan dengan keimanan. Berkata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Mukasyafatul Qulub yang membicarakan tentang kepentingan amanah, yakni mengenai sifat amanah. Maka amanah itu berkaitan dengan keimanan. Siapa yang ada sifat amanah, bermakna dia ada keimanan yang sebenar. Maka orang yang mempunyai keimanan yang sebenar-benarnya, dia tidak akan terpisah dengan sifat amanah. Apabila sahaja seseorang itu tidak bersifat amanah, ini menunjukkan lemahnya iman seseorang itu. Maka barang siapa yang menjaga amanah Allah, Allah akan menjaga keimanan dia. Dia menjaga amanah Allah, Allah akan menjaga keimanannya. Maka seseorang yang diberi kepercayaan, maka hendaklah dia ini menggunakan peluang itu, yakni kepercayaan yang orang beri kepadanya dalam keadaan tidak mengkhianati orang. Dan apabila seseorang itu berjanji, maka hendaklah dia menunaikan akan janjinya. Dan apabila sahaja seseorang itu diberi pertanggungjawaban, sama ada menjadi seorang pemimpin di kalangan masyarakat ataupun di kalangan kelompok-kelompok tertentu, maka hendaklah dia memegang amanah dengan sebaik-baiknya. Maka Nabi SAW bersabda, tidak ada keimanan bagi orang yang tidak menunaikan amanah. Maka tidak ada agama bagi orang yang tidak memenuhi akan janjinya. Maka menunaikan amanah ia berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bukti seseorang itu benar-benar beriman dengan Allah dan hari akhirat, dia mengetahui bahawa segalanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ada ilmu diamanahkan untuk menyampaikan ilmu dan beramal dengan ilmu. Orang yang diberi harta kekayaan, maka diamanahkan kepadanya menjaga harta kekayaan supaya tidak ambil perkara yang syubhah, perkara yang diharamkan oleh Allah dan dibelanjakan pada jalan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya apabila seseorang itu menjaga amanah, ini menunjukkan bahawa dia ada keimanan, kerana sesungguhnya orang yang menjaga amanah, imannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila menjadi kebiasaannya tidak menjaga amanah, tidak menunaikan janjinya, maka boleh membawa tidak ada agama, yakni tidak ada kesempurnaan di dalam agama. Maka dengan kerana itu, hendaklah kita ini menjaga amanah sebaik-baiknya, agar amanah itu kita dapat menunaikannya dengan baik. Dan amanah bukan satu perkara yang mudah, satu perkara yang berat. Antara amanah kita adalah amanah seorang hamba. Amanah seorang hamba adalah melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula.
Sesungguhnya Allah telah bentangkan amanah ini pada langit dan bumi supaya amanah bumi langit itu beribadat kepada Allah, supaya langit bumi itu mengerjakan hak-hak Allah Taala. Wal jibal, dan begitu juga dengan bukit-bukit, wa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan, maka akhirnya mereka tidak dapat menyempurnakannya, maka dipikulnya oleh makhluk yang bernama insan. Namun sifat manusia itu zaluman jahula, selalu melakukan kezaliman dan suka melakukan perkara yang menunjukkan kejahilan atas dirinya. Maka kita mohon pada Allah agar kita termasuk di kalangan orang yang dapat menunaikan amanah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada orang mukmin ditabiatkan setiap akhlak. Setiap mukmin hendaklah mempunyai akhlak. Maka bukti seorang itu tidak ada akhlak ialah pengkhianatan dan pembohongan, yakni khianat kepada amanah dan bercakap dalam sentiasa berbohong. Ini bukti seseorang itu tidak ada akhlak. Maka bukti nak tengok orang itu ada akhlak tidak ada akhlak, lihat kepada sifat amanahnya. Kalau dia tidak ada amanah, maka tidak ada akhlak baginya. Dipandang oleh Allah dan Rasul, bukti orang itu tidak ada akhlak duduk pada tidak ada amanah. Maka apabila ada amanah menunjukkan ada akhlak baginya. Maka dengan sebab itu kita disuruh agar menjaga amanah, kerana kita tidak dapat lari daripada amanah. Amanah kita sebagai seorang hamba ibadah pada Allah. Allah Taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali mengabdikan diri kepada Allah. Mengabdikan diri kepada Allah itu satu amanah yang perlu kita pikul. Tidak dapat tidak kita kena sembahyang 5 waktu sehari semalam. Sama ada kita sihat, kita sakit, kita kaya, kita miskin, kita susah, kita senang. Sembahyang tetap dikerjakan. Yang sakit, cara sakit dilaksanakan. Begitu juga disuruh kepada kita ini agar menunaikan zakat, berpuasa, mengerjakan haji bagi mereka yang mampu, dan disuruh kita yakni berbuat baik di antara satu sama lain. Maka ini amanah yang wajib kita pikul. Tidak dapat tidak mesti bagi seseorang itu memikul amanah. Maka umatku, kata Nabi SAW, sentiasa berada dalam kebaikan. Umat aku, kata Rasulullah, duduk dalam baik selama mana tidak melihat amanah sebagai bebanan. Selagi mana dia tidak merasakan amanah itu sebagai bebanan, maka dia duduk dalam keadaan baik. Di sini amanah jangan dianggap satu bebanan. Jangan dianggap ibadat itu satu bebanan. Oh, kena sembahyang pula, Allah sampai masa kena bayar zakat pula, sampai bulan Ramadan kena puasa pula. Maka sesiapa yang merasakan bahawa itu satu bebanan, sedangkan itu Allah amanahkan untuk kebaikan dia juga. Yang berpuasa siapa yang sehat? Kita yang sehat. Yang bersembahyang siapa yang senang? Hati tenang orang yang bersembahyang. Allah Ta'ala murahkan rezeki. Siapa yang mendapat manfaat? Kita juga. Mengerjakan haji, Allah memberi manfaat kepada kita. Maka jangan menganggap satu bebanan. Dan yang kedua, menganggap sedekah sebagai satu kerugian. Siapa yang menganggap sedekah itu satu kerugian, maka ini menunjukkan dia tidak ada di dalam kebaikan. Orang yang ada di dalam kebaikan dua sifat. Yang pertama, amanah tidak merasa beban. Yang kedua, sedekah tidak merasa kerugian. Siapa yang merasa rugi sedekah, memang dia akan rugi disebabkan perasaan rugi dia tadi. Maka dikatakan bahawa nak lihat orang itu di dalam kebaikan masa bila? Apabila dia dapat memikul amanah dengan baik dan dia tidak merasakan itu satu bebanan. Dan begitu juga dengan sedekah, dia tidak merasa kerugian. Sedekah kita kena sedekah mengikut kemampuan. Tak mampu banyak, sedikit pun tidak mengapa. Sedikit pun tidak mengapa, asalkan kita bersedekah. Kerana bersedekah ini satu ibadat yang besar, sehingga kan dikatakan kalau orang mati itu diberi peluang hidup kembali, amalan yang dipilih adalah bersedekah. Kerana sedekah ini mudah maknanya mencapai ikhlas dalam melakukan ibadat tadi. Maka tunaikanlah amanah. Kamu tunaikan amanah kepada orang yang mempercayai kamu, kata Rasulullah. Mana-mana orang yang percayai kamu, kamu tunaikan amanah dan jangan khianat kepada orang. Orang dah percaya pada kita, kita buat khianat ke orang. Biasa begitulah. Maknanya dah
tak apa dia percaya pada kita. Bila percaya kepada kita, kita pula mengkhianat. Dan jangan juga khianat hatta kepada orang yang mengkhianati kamu. Ini akhlak yang Rasulullah mengajar. Baik orang itu khianat. Yang pertama, orang percaya kita, jangan kita khianat dia. Mentang-mentang dia percaya kita, kita khianat kepada dia. Ataupun orang mengkhianati kita, jangan membalas pengkhianatan dengan pengkhianatan. Dia buat khianat kita, dia buat rosak barang kita, dia buat hilang barang kita, kita pun ambil barang dia buat rosak pula. Itu tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan bahawa Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Harun Rashid, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ni seorang khalifah. Dia seorang khalifah. Satu hari datang orang jumpa dia. Ya Amirul Mukminin, saya datang mau bertemu dengan Amirul Mukminin. Amirul Mukminin kata, silakan. Saya datang ini ada hajat, saya ingin mengadu satu hal. Maka Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Abdul Aziz suruh duduk. Maka di hadapannya ada pelita yang menerangi ruang dia tadi, supaya dia dapat boleh menyelesaikan masalah. Maka Amirul Mukminin sebagai khalifah dia bertanya, apa masalah kamu ini yang kamu ingin buat aduan? Adakah aduan itu berkaitan dengan diri kamu ataupun berkaitan dengan rakyat? Kerana dia seorang khalifah. Kata orang itu, yang saya nak buat aduan ni bukan berkaitan dengan rakyat, tapi berkaitan dengan diri saya. Terus Sayyidina Umar bin Abdul Aziz memadamkan pelita depan mata tadi. Padam pelita. Lalu bertanya orang tadi, ya Amirul Mukminin, kenapa dipadamkan pelita? Maka gelaplah kita. Kata Amirul Mukminin, minyak itu milik rakyat. Minyak ini milik rakyat. Minyak ini. Jadi kalaulah aku bercakap tentang pribadi kamu menggunakan minyak rakyat ini, maka aku khianat. Maka dengan sebab itu aku padamkan pelita tadi, kerana aku tidak mau menggunakan minyak yang milik rakyat itu untuk bercakap tentang pribadi kamu. Maka inilah akhlak yang dibawa oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Amirul Mukminin. Lambang satu orang yang amanah. Itu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar Al-Khattab, Khalifah Khulafa Ar-Rashidin, dia seorang khalifah. Seorang khalifah, di bawah-bawahnya ada gubernur-gubernur. Dan beberapa buah negara Islam duduk di bawah dia. Ini khalifah. Maka segala hasil mahsul kerajaan Islam duduk di bawah tangan dia. Tetapi bila dia nak pergi tengok gubernur dia, dia tak ada kenderaan. Kenderaan pun tidak ada. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab pergi pinjam kenderaan. Kenderaannya itu adalah seekor keldai. Zaman dulu pakai keldai, pinjam keldai. Ini khalifah, kenderaan pun pinjam pakai. Apa kata khalifah? Saya ingin meminjam keldai kamu. Kamu mau, Amirul Mukminin mau pinjam kedai saya, nak pergi ke mana? Saya nak ambil kedai kamu, saya nak pergi di satu tempat, saya nak tengok gubernur tadi. Saya akan daripada rumah kamu ini, saya akan ambil binatang ini, kedai ini, saya akan pergi, bila jumpa orang tadi, saya selesaikan masalah, saya terus mari. Baik, kalau Amirul Mukminin mau pinjam, silakan. Maka dia pun ambil lah. Ambil bawa kedai. Bersama dia ada satu orang pembantu dia. Maka dia naik kedai. Amirul Mukminin dia ada selendang. Dia ada selendang, dia panggil redak. Maka dia letakkan, dia pakai dekat tubuh dia tu. Maka berjalanlah dengan kedai dia tadi. Satu kedai yang dia pinjam, satu kedai yang mengiring dia. Dua orang berjalan. Tengah-tengah berjalan, angin tiup tak sedar, kain ridak dia jatuh. Tengah jalan perasan, jatuh ridak dia tadi. Dia pun paling belakang, nampak lagi belakang sana ada lagi. Maka dia berhentikan kedai tadi, dia suruh orang tu pegang, dia turun jalan kaki. Kedai ada, dia turun jalan kaki. Jalan kaki dia ambil. Dia pun naik kedai balik. Apabila
Saidina Umar Al-Khattab naik kedai, yang tadi tanya, ya Amirul Mukminin, kedai kan ada, apa duduk jalan kaki? Kan kedai ada, rela pergi jalan kaki, kata dia. Katanya Saidina Umar Al-Khattab, mu tahu tak, aku telah pinjam kedai tadi. Aku dah kata kepada tuan kedai, daripada tempat kedai yang diambil ini sampai ke sana, selesai masalah aku akan hantar balik. Aku tak kata tengah jalan aku pusing balik, aku pergi balik, aku tak kata begitu. Aku tidak kata begitu. Oleh kerana aku tak kata begitu, maka aku tidak akan gunakan lagi untuk pusing balik lagi balik. Masya Allah. Tapi tak lagi kita cerita boleh. Maknanya, tapi itu sifat amanah yang ada. Sehingga kan ternyata Saidina Umar Al-Khattab ini, Saidina Umar Al-Khattab, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu contoh orang yang amanah di dalam pemerintahan. Begitulah kita, begitulah dalam keadaan kita ini disuruh kita menjaga amanah. Maka tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayai kamu, dan jangan khianati dia, dan jangan juga mengkhianati orang yang mengkhianati kamu. Maka di dalam hadis Sahihaini, yakni hadis riwayat daripada Bukhari dan juga Muslim, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda munafik itu ada 3. Jika dia berkata dusta, jika dia berjanji ingkar, jika dia beramanah khianat. Ayatul munafik salasah, idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Maka sesungguhnya tanda munafik itu ada 3. Munafik terpecah pada 2. Satu dipanggil munafik amal, satu dipanggil munafik akidah. Munafik akidah, dia bukan orang yang beriman, tapi mengaku saja beriman. Dalam hati dia tidak mau beriman kepada Allah. Ini munafik akidah. Munafik akidah. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Ini ayat dalil munafik akidah. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasul, mari kita kembali kepada Al-Quran dan hadis, kepada Allah dan Rasul. Ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa, kamu akan dapati orang munafik itu akan menghalang sehalang-halangnya. Maka ini dipanggil munafik akidah. Munafik ini dia tidak beriman pada Allah, memang tidak beriman. Tetapi yang kedua dipanggil munafik amal, ini orang yang beriman pada Allah. Beriman pada Allah, hanya dia melakukan perbuatan ini menjatuhkan dirinya fasik, munafik amal. Apa dia? Ini dia hadisnya. Wa idza hadasa kadzaba, apabila dia bercakap dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia mungkir. Wa idza tumina khana, dan apabila dia ini diberi amanah, maka dia mengkhianati amanah. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, wa idza khasama fajara, apabila dia bergaduh, berselisihan, melampaui batas. Balah dengan dia je, habis jadi besar-besar lagi. Lebih daripada 3 hari, bertahun-tahun. Ini melampaui batas. Maka dikatakan bahawa ini munafik munafik amal. Antaranya wa iza tumina khana, apabila diberi amanah ia mengkhianati. Oleh kerana itu jangan berebut-rebut amanah, bahaya. Jangan berebut-rebut amanah. Jangan bercita-citalah nak jadi pemimpin. Tapi kalau orang lantik jadi pemimpin, itu dia lain kira. Moga-moga Allah bantu. Tapi kita tambah orang lantik juga, itu boleh tahan. Moga-moga Allah bantu. Tapi kalau kita ingin sangat ini bimbang, takut kita tak mampu nak pikul dekat negeri akhirat kelak. Kalau nak pikul dekat negeri akhirat, amat suka sekali tentang amanah ini. Maka cukup dengan amanah yang kita ada ini. Kita sebagai amanah diri kita, apa dia? Kena buat taat pada Allah, dengan kena beribadat pada Allah Ta'ala. Ini pun banyak kita tak memungkiri janji amanah tadi terhadap Allah. Amanah kita sebagai suami terhadap isteri, kita banyak tidak mampu lagi. Amanah dapat anak, sebagai ayah kepada anak, itu juga tinggal amanah. Maka jadi guru, sebagai guru kepada anak murid. Kalau jadi majikan, sebagai majikan kepada anak buah dia, semuanya itu amanah. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulin an ra'iyati. Semua kamu pengembala.
Bila pula saya jadi pengembala? Bukan. Ra'in tu memang pengembala, tapi maksudnya apa? Semua kamu ini jadi pemimpin. Saya tidak ada jawatan. Bukan, diri kamu itu jawatan hamba itu. Maknanya semua kamu pemimpin. Dan setiap seseorang itu akan ditanya, mas'ulun an ra'iyati, akan ditanya dengan apa yang ia pimpin tadi. Maka demikianlah, amat suka sekali kita mohon pada Allah agar Allah Ta'ala memelihara kita, memaafkan segala kesalahan kita. Artinya, apabila seseorang mempercayainya dengan satu perkataan, kalau kita bercakap orang percaya, bererti ia mengkhianatinya ketika menyebarkannya kepada orang lain. Ini contoh dia. Contoh pada ayat apa? Maknanya apabila diberi amanah khianat. Contohnya apa? Kita bercakap dengan dia, kita percaya pada dia, dia ini sebarkan pulak yang kita tak suruh sebar. Orang kita gitu saya kabur-kabur seorang je, dan kabur korang. Dia tak kabur korang ni. Dia tak kabur korang ni, hanya saya kabur-kabur saja. Hak ni pula dapat tahu, dia beritahu saya awak jangan kabur ke dia. Dia beritahu saya seorang, orang lain tak kabur. Dia pun kabur cerita tersebar juga. Dia kalau cerita macam ni, 2 orang ke atas, naik masuk ke 3 orang habis. 2 orang boleh simpang lagi, naik ke 3 habis. Di antara perkara yang kita kena jaga amanah, keaiban orang. Keaiban orang itu kita kena jaga amanah. Contoh, kalau kita dapat tahu orang ini, contoh sahaja, kita dapat tahu orang ini berzina. Contoh, wajib kita menyimpan amanah, jangan sebarkan. Itu, jangan sebarkan. Dan jangan aibkan dia. Walau kita tahu dia ada keaiban, jangan aibkan dia. Tapi apa yang perlu? Suruh dia bertaubat, kembali pada Allah, ajak dia melakukan amal-amal soleh. Maknanya, jangan kita buka aib orang. Maka demikianlah dikatakan amanah apabila seseorang mempercayainya dengan suatu perkataan, bererti ia mengkhianati ketika menyebarkannya kepada orang lain. Dan apabila diberi amanah, bererti ia khianat jika ia mengingkarinya, yakni apabila ia tidak menjaganya. Apabila tidak menjaganya. Dan contoh juga menggunakannya tanpa izin pemiliknya. Jadi begitu, kalau boleh minta izin. Jangan kita tidak minta izin, sebaik-baiknya kita minta izin daripada pemiliknya. Walaupun kita tahu, tak apa, tuan pemilik dia bagus ni, dia tak kisah. Tak kisah itu sifat dia, sifat kita tak boleh begitu. Kita kena bagi tahu dia. Maknanya supaya apa? Supaya kita tidak termasuk orang yang mengkhianati. Apatah lagi kalau dia amanahkan kita pegang barang, atau dia amanahkan kita menjaga kenderaan ataupun binatang pemeliharaan. Itu semua amanah-amanah yang perlu kita jaga. Maka dan menggunakannya tanpa izin pemilik termasuk tidak amanah. Kalau kita guna tanpa izin pemilik, maka dikiranya tidak amanah. Maka menjaga amanah merupakan sifat siapa? Menjaga amanah adalah sifat malaikat. Malaikat memang menjaga amanah. Dia sampaikan wahyu. Sama ada wahyu itu menegur Rasulullah sendiri pun dia sampaikan. Sebab itu ketika mana satu ketika mana Rasulullah bertanya kepada Abu Zar, wahai Abu Zar, ya Abu Zar, ma tuhibbu minad dunya? Uhibbu minad dunya salasa ya Rasulullah. Uhibbu al-ju' wal mara wal maut. Limaza? Uhibbul ju' li yuriqa qalbi. Uhibbul marad li yakhiffa dhunubi. Yuhibbul maut li ilqa'i rabbi. Katanya Rasulullah kepada Abu Zar, wahai Abu Zar, apa yang kamu suka? Saya duduk atas muka dunia 3 perkara je saya suka. Apa dia? Yang pertama saya suka lapar. Yang kedua saya suka sakit. Yang ketiga saya suka mati. Terkejut Rasulullah. 5 Zar, dah berapa pula mu suka 3 perkara tu? Orang lain tambah 3 perkara ni. Sakit, lapar, mati tambah. Dia kata, uhibbul ju' li yuriqa qalbi. Saya suka lapar supaya hati saya bersih. Saya tak mikir orang dah, biar saya lapar. Yang kedua, saya suka sakit, li yakhiffa zunubi, supaya ringan sikit saya punya dosa. Dan yang saya suka mati, li ilqa'i rabbi, kerana saya suka kepada berjumpa Tuhan saya, kekasih saya. Oh, turun selalu malaikat. Malaikat Jibril pun turun.
Wa nazala Jibril alaihissalam ila fil ardi, maka turun Jibril atas muka bumi. Lalu malaikat Jibril kata apa? Allah yukri'ukumus salam. Allah ke salam laka pada kamu, pada Rasulullah, pada Abu Dzar, pada tiga sahabat-sahabat yang lain. Allah puji. Lalulah Rasulullah tanya malaikat Jibril lalu, ya Jibril, ma tuhibbu minad dunya? Uhibbu min dunyakum salasun. Aku suka daripada dunia 3 perkara. Apa dia? Katanya malaikat Jibril, uhibbu addal amanah, iblagul risalah, wa addal amanah, wa hubbul masakin. Katanya malaikat Jibril, aku suka 3 perkara. Yang pertama, aku suka adalah menunaikan amanah, menyampaikan risalah. Iblagul risalah, yang pertama aku suka menyampaikan risalah. Bila Allah Ta'ala perintahkan sampai risalah, sampaikan risalah. Sampaikan wahyu malaikat Jibril, termasuk wahyu yang menegur Rasulullah pun malaikat sampaikan, seperti surah Abasa wa Tawalla dan seumpamanya. Maka malaikat ini amanah, wa adal amanah, dan malaikat adalah sifat malaikat menunaikan amanah. Wa hubbul masakin, dan yang ketiga suka kepada orang-orang miskin. Baik. Lalu dikatakan bahawa itu adalah sifat para malaikat. Dan ternyata itu juga sifat para nabi. Dan para nabi adalah orang yang amanah, menyampaikan segala risalahnya. Dan juga para rasul, para nabi dan para rasul, mereka bersifat amanah, serta orang-orang yang benar, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Allah berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh kepada kamu menunaikan amanah kepada ahli keluarganya. Amanah ahli keluarga ni mudahlah. Kalau kita kata sekadar we makan itu ya, tapi ada lagi yang bahaya, bukan bahaya, yang berat Allah uji kepada para nabi. Apa dia amanah? Amanah sembelih anak. Amanah sembelih anak siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu diamanahkan sembelih anak. Kenapa Allah Ta'ala perintah Nabi Ibrahim sembelih anak? Dulu satu ketika Nabi Ibrahim jamu orang. Dia sembelih 1000 ekor unta, 500 lembu, 100 ekor kambing. Banyaknya sembelih. Kata Nabi Ibrahim, sikit tu. Kalau Allah perintah sembelih anak, aku boleh. Masa tu Nabi Ibrahim tak ada anak. Masa tu tak ada anak. Akhirnya Allah Ta'ala beri dia anak. Bila beri dia anak, dia terlupa kata-kata. Lupa terus lah, tak ingat langsung lah. Sehingga Allah datangkan mimpi ini, ara fil manam anni azbahuka. Aku melihat kamu, wahai Nabi Ismail, aku sembelih kamu. Fanzur maza tara. Apa pendapat kamu? Ya abatif alma tu'ma satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, buatlah apa yang Allah Ta'ala perintah, kamu akan dapati aku, yakni Nabi Ismail, hamba Allah yang sabar. Allah perintah dia sembelih anak. Ini amanah daripada Allah, maka disembelihnya anak. Sembelih anak Nabi ni, kalau Allah perintah dia sungguh. Bukan macam kita dok. Ya ke dok, dia memang sungguh. Bila kata sembelih anak, dia tanya betul ke ni? Betul ni. Sehingga Allah Ta'ala datangkan kepastian pada Nabi Ibrahim, memang Allah perintahkan kamu sembelih anak. Lalu bersungguh Nabi Ibrahim nak laksanakan. Ini Nabi. Maka dia tajamkan betul pisau-pisau, tanda sungguh dia nak laksanakan. Maka dia sembelih. Dia sembelih. Bila sudah sembelih, kalau pisau itu, dia akan rasa pisau itu akan masuk dalam tekuk. Rasa kulit tadi. Tapi bila dia tarik itu, tangan dia tarik, rasa tak masuk. Masih gesek gitu je. Maka heran, Nabi Ibrahim heran. Takut dia tak tunaikan amanah, dia marah ke pisau tu. Hei pisau, aku ni nak tunaikan amanah Allah. Aku ni nak tunaikan amanah Allah. Mu buat dulu pula. Diizinkan Allah, pisau tu cakap, ya Ibrahim alaihissalam, mu kerja kamu ikut perintah Allah. Allah Ta'ala suruh sembelih. Kerja aku ikut perintah Allah. Allah Ta'ala tak lu lah. Maknanya akhirnya ditukar wafadainahu bizibhin azim, maka ditukar dengan sembelihan yang agung. Maka berlakulah sembelih, tapi bukan Nabi Ismail, yakni disembelih dengan seekor binatang. Lalu dikatakan bahawa sifat amanah itu Allah Ta'ala suruh kita tunaikan amanah. Kepada siapa?
kepada ila ahliha, kepada ahli keluarga, kepada orang-orang di bawahnya. Siapa di bawahnya? Kalau ayah itu anak isterinya dan seumpamanya. Ada satu orang budak menangis budak tadi. Datang satu orang tua, "Wahai anak, kenapa menangis?" "Takut kepada api neraka." Kecil lagi takut dah api neraka. Kata pokcik tua ni, "Wahai anak, akulah yang patut menangis daripada kamu. Kenapa pokcik? Adapun aku mempunyai ahli keluarga. Aku sudah ada ahli keluarga, aku tanggungjawab besar." Lalu pokcik tanya, "Sebab apa kamu menangis?" "Kerana aku dengar firman Allah, Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada azab api neraka. Pokcik tu kata, "Kamu tak apalah, nak kata jaga diri kamu, kamu kecil lagi, tak balik lagi. Diri kamu. Nak kata ahli keluarga, isteri tak ada, anak lagi tak ada. Tak perlu menangis lah, tak perlu takut. Adapun aku," kata pokcik tadi, "jaga diri aku dah. Aku ni banyak, dah tua dah, banyak lalai. Kemudian wa ahlikum, ahli keluarga, aku ada isteri ada anak. Akulah yang patut menangis pada kamu." Budak kecil tu kata, "Pokcik silap." Salah pokcik, salah. Kenapa salah? Pokcik aja tak bakar siapa. Pokcik aja tak bakar. Kalau orang nak bakar benda-benda besar, dia tak bakar benda besar lalu, dia bakar benda kecil lalu. Dia bakar benda kecil baru dia bakar besar. Jadi itu yang aku bimbang. Sebelum bakar orang tua, aku bimbang takut bakar budak-budak dulu. Katanya tadi. Tu maknanya apa? Nak khabar budak tu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Kerana apa? Kerana bimbang tentang amanah. Maka para mufassirin mengatakan bahawa innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah menyuruh kamu menunaikan amanah kepada ahlinya, yakni orang yang berhak menerima tadi, menerima amanah. Ayat ini meliputi banyak pokok syariat dan ditujukan kepada seluruh mukallaf yang menjadi pemimpin. Yang menjadi pemimpin dan lainnya. Jadi wajib bagi para pemimpin berlaku adil kepada orang yang teraniaya dan memberi haknya sebagai amanah. Beri hak sebagai amanah. Siapa? Ada satu kisah menarik di zaman Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman datang dua orang ibu berebut satu orang anak. Nak buat gana ni? Dua orang. Tak ada orang boleh selesaikan masalah. Kata ibu ni, "Ini anak saya." Kata ibu ni, "Ini anak saya." Tapi kalau duduk zaman kita boleh buat test darah, test di apa? Orang panggil benda apa? Boleh test maknanya. Tapi masing-masing mengaku. Nak buat macam mana? Nabi Allah Sulaiman kata nak bagi macam mana anak ni, nak tahu macam mana ibu dia ni. Lalu Nabi Allah Sulaiman pun tanya, "Betul ini anak kamu?" "Betul, ini anak saya." Tanya ibu ni, "Betul ini anak kamu?" "Ya, anak saya." Oh, mana ni? Satu orang anak balas dua ibu. Maknanya balas dua ibu balas berebut satu orang anak. Nabi Sulaiman kata ginilah mudah-mudah. Oleh kerana seorang anak, dua orang ibu berebut, maka Nabi Sulaiman putuskan anak ini hendaklah dibelah dua. Dia belah dua, separuh bagi kamu, separuh boleh kamu. Maka dia tanya, Nabi Allah Sulaiman tanya, "Setuju?" Orang ni kata dah ada arah setuju lah, belah dua pun belah dua lah. Ibu seorang lagi menangis. Lalu kata ibu ni, "Daripada anak ini mati baiklah, mereka dia asalkan anak aku hidup." Lalu Nabi Allah Sulaiman tengok keadaan ibu ni bersungguh-sungguh nak serah pada ni, maka Nabi Allah Sulaiman kata, "Ni tah ibu dia sebenar." Sebab apa? Sebab kalau benar seorang ibu, dia tak akan biar anak dia mati. Anak dia mati, maka ternyata akhirnya mengaku, "Ya, bukan ibu saya bukan ibunya tadi." Dapat tunaikan amanah. Maknanya, jadi nak tunaikan amanah juga kena bijak. Seorang ibu kena bijak nak jaga anak, suami kena bijak jaga isteri, dan juga ahli keluarganya begitu. Maka dikatakan pemimpin berlaku adil kepada orang yang teraniaya dan memberi haknya sebagai amanah, serta menjaga harta kaum muslimin.
kena jaga harta kaum muslimin. Ni hak orang muslimin, jaga harta. Jangan jatuh harta orang muslimin kepada orang yang bukan muslim. Ini hak. Baca dalam kitab-kitab fiqh, wajib pemimpin Islam dia jaga harta orang Islam, jangan sampai harta orang Islam jatuh di tangan orang yang bukan Islam. Jaga walau macam mana pun maknanya. Maka dikatakan bahawa hak seorang pemimpin menjaga harta kaum muslim serta menjaga anak-anak yatim. Wajib bagi ulama mengajar hukum-hukum agama kepada masyarakat awam. Ini wajib bagi ulama. Dia kena mengajar. Maknanya kalau dia tidak mengajar, dosa. Dan dia kira termasuk orang yang menyembunyikan ilmu. Maknanya jadi diberi ilmu, kena sampaikan ilmu tadi. Tak kira lah saya masuk bidang lain dah, duk jabat. Walau duk jabat, ilmu ada kena sampaikan. Maknanya ikut kadar yang kita mampu. Dan dikatakan bahawa itu adalah amanah yang harus dijaga oleh para ulama. Dan wajib bagi orang tua membimbing anaknya dengan pendidikan yang baik, kerana itu pun amanah baginya. Nabi Muhammad SAW bersabda, masing-masing daripada kamu adalah pemimpin dan masing-masing akan ditanya tentang kepimpinannya. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah ra'i, ini pengembala, yakni pemimpin, dan setiap pemimpin masing-masing akan ditanya tentang kepimpinannya. Maka amat berat kita habis nak tanya isteri macam mana isteri kita, nak tanya dengan anak macam mana dengan anak kita. Ya, maka hendaklah kita ini halalkan anak kita mesti tahu tentang agama. Di dalam Zahrul Ar-Riyad, ini nama kitab, disebut bahawa pada hari kiamat seorang hamba dipanggil. Berlaku dekat hari kiamat nanti dipanggil. Lalu dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tanya, kamu ini masa duduk atas muka dunia kamu telah abaikan amanah. Hamba itu kata, tidak tuanku, tidak wahai Allah Taala, wahai Tuhan aku. Lalu Allah Taala memerintahkan malaikat agar membawa dia, heret dia ke neraka. Neraka jahanam, dan diperlihatkan kepadanya amanah di dalam bentuknya di dalam neraka jahanam. Lalu ia pun jatuhlah ke dalamnya selama 70 tahun. 70 tahun jatuh, 70 tahun tu baru sampai ke dasar dia. Baru sampai kepada dasarnya. Lalu naik dengan amanah itu. Ketika sampai ke bahagian atas jahanam, kakinya tergelincir dan jatuh lagi ke dasarnya. Begitulah seterusnya hingga ia memperolehi kurnia dan Tuhannya dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemilik amanah itu pun redha kepadanya. Maka demikianlah, dia ada neraka jahanam, dia seksa bahagian yang tidak menunaikan amanah. Jadi kalau kita renung, banyak dosa kita, banyak kelalaian pada diri kita. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan kita dan moga-moga kita dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang dapat syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak kira apa dosa yang dia lakukan. Kerana syafaat Muhammad ini boleh menolong seseorang itu daripada ahli neraka menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya antaranya kalau nak dapat syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama ketika orang azan jangan bercakap dan jawab azan. Jawab azan. Selepas daripada jawab azan, jangan tinggal baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah was salatil qa'imah. Ada doa ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Maka ketika itu Rasulullah mengatakan, ini doa yang menyebabkan Rasulullah mendapat fadilah, maka aku akan beri syafaat kepada siapa yang membaca doa ini selepas daripada azan. Lepas daripada azan. Maka kata ulama, siapa yang sentiasa membaca doa selepas pada azan, dia akan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salmah berkata, ketika kami duduk-duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang satu jenazah. Rasulullah tanya, tu jenazah itu ada hutang ke tak ada hutang? Lalu Rasulullah, orang jawab, tak ada, dia tak ada hutang. Tak ada hutang. Lalu baginda pun bangun sembahyang ke jenazah tersebut. Lepas sembahyang jenazah, lalu dibawa jenazah lain pula, lalu satu lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya lagi, itu jenazah itu ada hutang ke tidak ada hutang? Jawabnya ada. Ada hutang. Yang jenazah ini ada hutang.
Lalu Nabi SAW bertanya lagi, dah kalau dia ada hutang, ada tak dia tinggalkan sesuatu? Ada, kata tadi. Tinggalkan harta, ada. 3 dinar lebih kurang. Jawab mereka, kalau ada harta, boleh harta tu buat bayar hutang. Rasulullah pun semayangkan jenazah tadi. Lalu jenazah tadi disemayangkan. Lepas semayang tadi, jenazah yang kedua dia semayang, lalu pula satu lagi jenazah. Rasulullah tanya lagi, itu jenazah itu ada pun mempunyai hutang ataupun tidak ada? Ya, ada ya Rasulullah, dia ada hutang. Dah kalau dia ada hutang, ada tak harta kekayaan? Dia ada tak tinggalkan sesuatu supaya yang dia tinggal tadi boleh bayar hutang? Ada ke tidak ada? Tidak ada, katanya. Kalau tidak ada, wahai sahabatku, semayanglah dia. Kamu semayangkanlah, solatkanlah sahabat kalian ini. Lalu dikatakan bahawa ada hutang, Rasulullah tidak sah menyemayangkannya. Dan Qatadah mengatakan, seorang hamba bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, jika saya gugur di jalan Allah dengan bersabar, berniat kerana Allah, menghadap kepadanya tanpa membelakangi, apakah Allah Ta'ala akan mengampunkan kesalahan saya? Rasulullah kata, ya. Maka ketika orang itu pergi, Rasulullah panggil balik, kecuali ada hutang, Allah tak ampun. Wallahu a'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.